Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam segmen kisah misteri dan mistik. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sudi subscribe channel Edi Taki, dan kepada yang belum, anda boleh tekan butang subscribe tanda sokongan anda dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru daripada channel inilah. Baiklah, berbalik pada segmen kisah seram pada episod kali ini. Kisah ni merupakan pengalaman yang diceritakan oleh subscriber saya sendiri, dan terima kasih saya ucapkan kepada beliau. Sokongan anda amat saya hargai. Tapi ada sebab katanya terdetik nak kongsikan pengalamannya untuk kirimkan email pada saya lah. Walaupun perkara ni berat bagi beliau katanya atas sebab-sebab yang tertentu. Jadi saya akan kongsikanlah kenapa beliau beranggapan sebegitu di hujung episod ini. Jadi tanpa membuang masa, sama-sama kita dengarkan kisah misteri dan mistik pada episod kali ini. Baiklah, kisah ni dikongsikan oleh Chun. Jadi salam diucapkan kepada Eddie dan pendengar semua. Untuk pengetahuan semua, nama saya Chun dan saya ni merupakan seorang yang berbangsa Cina yang menetap di Johor Bahru. Jadi kisah yang bakal saya kongsikan ini berlaku pada saya apabila saya menetap di salah sebuah kondominium di Pasir Ris, Singapura, atas sebab-sebab kerja lah. Jadi terdetik niat saya nak kongsikan pengalaman saya apabila saya terdengar salah satu sound effect yang dimainkan di salah sebuah episod yang dibawakan. Waktu saya dengar tu meremang bulu roma saya. Sebab apa tahu? Sebab suara tu seakan-akan sama dengan apa yang saya dengar, dan inilah apa yang berlaku. Jadi saya ni seorang yang bekerja sendirilah. Jadi atas sebab kerja saya perlu berjumpa dengan seseorang di Singapura, dan saya perlu menetap di sana selama beberapa hari. Jadi segala tempahan dan bayaran kondominium dibuat oleh isteri saya. Jadi selepas selesai berjumpa dengan klien ataupun business partner saya lah, saya akan terus pulang ke kondo yang saya tinggal. Jadi apa yang berlaku, setiap kali saya keluar daripada kondo yang dimasukkan, saya pasti akan terserempak dengan seorang nenek tua yang berbangsa Cina, ataupun kita gelarkan dia sebagai aunty lah. Jadi aunty ni berbaju bunga-bunga kecil macam design lama tu, dan seluarnya pula pendek lah, paras atas lutut dan tak berselipar ataupun berkasut, berada di lorong kaki 5 blok di mana saya duduk. Jadi saya pun cubalah nak menegur, ajak berborak kan, sebab saya pun bukan orang Singapura. Jadi banyaklah topik yang boleh saya bualkan, tanyakan dia kan, macam-macam lah topik yang boleh saya bawakan. Saya pun tegurlah, Moni, ada sesuatu yang menarik perhatian saya apabila saya cuba memandang mukanya. Dia akan menoleh ke arah yang bertentangan. Dia macam tak berminat tahu nak bercakap dengan saya. Jadi saya pun minta maaf lah dan tanyalah kalau ada sesuatu yang tak kena, mana tahu saya ada buat salah kan. Saya pun tak naklah orang dekat situ tak senang dengan kehadiran saya. Saya pula hairan, sebab takkan baru satu malam saya di situ dah ada orang tak suka. Jadi bila dia macam tak berminat nak bercakap, saya pun minta maaf dan terus ke arah lift lah, sebab saya dah lambat waktu tu nak jumpa dengan klien. Dan bila saya toleh ke belakang, baru saya nampak mukanya. Ekspresi riak wajahnya pula macam kalau kita pandang, kita boleh tahu tau, di mana kelihatan seperti dia ni macam tengah bersedih. Jadi makin lama makin serba salah saya dibuatnya. Macam biasalah, selepas selesai meeting, saya akan dinner ataupun makan malam awal dan terus balik ke rumah. Jadi apa yang memeranjatkan saya, that aunty still there at the exact place tau. Perempuan tua tu masih di tempat yang sama saya jumpa pagi tadi. Pakaiannya pun masih sama. Saya pun tanyalah kalau ada apa-apa yang boleh saya bantu, tapi jawapannya tetap sama. Dia cuma diam je. Saya tak tahu siapa yang patut saya hubungi. Jadi saya ambil keputusan untuk balik dulu, untuk mandi dan bersiap dan minta pendapat pada seorang yang saya kenal, iaitu business partner saya sendiri. Jadi sementara saya buka pintu kondo yang saya sewa tu, bila saya intai, saya boleh nampak aunty tu mula bergerak dan berjalan ke arah lift. Mungkin dia nak balik kot. Tapi personality aunty tu betul-betul misteri lah bagi saya lah. Jadi keesokan harinya, dia masih di tempat yang sama tau bila saya keluar rumah. Tapi pada hari tu saya tak tegur pun dia. Dan bila saya selesai berbincangkan hal-hal kerja, saya pun ceritakanlah pada klien saya tentang apa yang berlaku.
Nasihat yang saya terima daripada mereka untuk saya lah, cuba dapatkan nombor pihak pengurusan ataupun laporkan saja pada pihak security supaya mereka boleh ambil tindakan lanjut lah. Jadi seperti biasa, saya pun balik ke kondo dan seperti yang anda jangkakan, perempuan tua tu masih di tempat yang sama. Jadi saya pun segeralah buka pintu, dan bila saya sedang cari access card untuk buka pintu tu, ini apa yang saya dengar. Hah? Dia ni sakit ke? Disebabkan risau, saya terus telefon security dan bagi tahu situasi saya. Tak sampai 10 minit saya menunggu, terus saya buka pintu dan security pun sampai. Jadi mereka pun tanyalah, "Where's the auntie? Mana makcik tu?" Saya pun tunjuklah, dan bila saya ke sana, dia dah tak ada. Jadi saya macam tak sedar hati lah. Jadi saya pun ceritakanlah, dan pesanan daripada pihak security, mereka akan cuba review semula rakaman CCTV, dan jika saya jumpa auntie tu, pihak security tidak membenarkan saya berinteraksi dengannya atas faktor-faktor privasi penduduk di kondo tersebut lah. Saya macam pelik, kenapa sampai macam ni kan? Jadi pada hari terakhir saya bermalam di Singapura, pagi tu saya tiada urusan apa-apalah melainkan makan tengah hari dengan klien. Jadi selepas tu saya mengambil keputusan untuk berjalan-jalan sekitar Pasir Ris, Singapura. Sebab banyak perkara yang bermain di fikiran saya pada waktu tu, dan dalam tak sedar jam dah menunjukkan hampir pukul 5 petang. Jadi masih belum lewat. Tapi disebabkan saya nak berehat dan kosongkan kembali fikiran saya dengan apa yang terjadi, saya pun baliklah. Sampai di kawasan kondo, saya dah mula rasa tak sedap hati. Saya tak tahu kenapa, dan bila saya masuk dalam lift, saya ada terbau sesuatu yang wangi. Tapi itu pungent katanya, terlalu menusuk hidung. Saya tak tahu macam mana nak terangkan sebab saya tak pernah bau benda tu. Jadi sebabkan saya tak tahan, saya keluarlah semula daripada lift. Jantung saya pula betul-betul berdebarlah pada waktu itu. Jadi setelah saya tenangkan diri, berbual dengan isteri saya melalui FaceTime, jadi saya pun masuk semula dalam lift, dan bau tu masih ada tapi tidak sekuat awal-awal tadilah. Jadi pintu lift pun terbuka. Para pendengar nak tahu apa? Auntie tu betul-betul ada depan lift. Dia macam tersandar di tepi ruang masuk pintu lift tu lah. Jadi saya pun sebenarnya takut, tapi saya tak fikirkan sangatlah perasaan tu. Tapi saya tak tahu kenapa saya boleh tegur auntie tu apa yang terjadi. Auntie tu batuk dengan teruk. Tapi berlaku perkara yang menyeramkan katanya apabila rahang mulut bawah tu bergesel dengan gigi atas, di mana rahang bawah bergesel kiri dan kanan. Jadi boleh dengar tahu bunyi geselan gigi tu, nyilu bunyi dia. Sambil dia batuk, sambil tu dia geselkanlah gigi tu kiri dan kanan. Saya tergamam apabila saya ada nampak sesuatu meleleh daripada mulutnya. Bukan air liur tapi darah. Saya tak banyak cakap, saya pun larilah. Kalau anda seorang Muslim, anda boleh membaca sesuatu, tapi saya tak boleh buat apa-apa. Jadi kelang kabut saya nak buka pintu tu, auntie tu pula perlahan-lahan dia berjalan mendekati saya. Kedegang saya hempas pintu tu sebabkan takut sangat. Jadi suara auntie tu masih saya boleh dengar tau. Pintu utama kondo ni dia tak ada tingkap, tapi belah kiri ada satu laluan ke dapur. Jadi kat dapur tu boleh nampak luar lah kawasan kaki 5 blok melalui grill tingkap. Dan bila saya terpandang keluar grill, auntie tu ada dekat situ pula tengah tengok saya. Masalahnya luar grill tu tak ada tempat yang orang boleh pijak lah. Takkan auntie tu terapung. Jadi dengarlah bunyi gigi dia bergesel dengan batuk dia tu. Dengan mulutnya meleleh dengan darah, saya tutup pintu dapur, saya terus duduk di ruang tamu. Perkara ni berlaku selama 2 jam lamanya, sehingga saya tertidur. Lepas tu saya dikejutkan oleh bunyi jam yang saya setkan untuk bangun bersiaplah ke airport. Jadi selepas kejadian yang berlaku, saya alami tekanan kerana saya tak boleh lupa wajah auntie tu. Dan bisnes saya pula mula jatuh dan dikelilingi dengan hutang. It was a bad luck lah katanya.
Tapi saya bernasib baik kerana ada seorang isteri yang sentiasa ada dengan saya walaupun saya jatuh. Dan kami mula semula perniagaan secara kecil-kecilan, dan perkara yang berlaku, saya cuba untuk lupakan dan teruskan kehidupan seperti biasa. Jadi bila saya terdengar episod yang dibawakan, saya teringat peristiwa hitam yang berlaku pada diri saya. Walaupun saya menaip email ni dengan menggunakan smartphone, saya boleh rasa meremang tu. I got the chills from it, katanya. Tapi saya juga merasa lega lah bila saya dapat kongsikan benda yang saya lalui, walaupun perit bagi saya. Berikut adalah kisah yang dikongsikan oleh Chun. Jadi banyaklah tragedi yang berlaku pada Chun. Dan di sini apa yang boleh saya katakan pada Chun, if you hear this, awak kena tabah menerima dugaan. You have to. Dan perkara yang berlaku pasti ada hikmahnya, Chun. Dan saya percaya dan saya rasa pendengar yang lain juga setuju, awak seorang yang tabah dan tak mengalah walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran. Just to let you know, Chun, we all will be rooting for you tau. Dan kepada sesiapa juga yang berdepan dengan masalah dalam hidup, jangan mengalah ataupun putus asa. Dalam kehidupan pasti ada up and down. Dan kita kalau macam kita ni tidak putus asa dan berusaha untuk jadi lebih baik, pasti kita akan berjaya menjadikan diri kita lebih kuat tau, untuk menempuh segala cabaran yang akan datang. Baiklah, jadi episod kali ini tamat di sini saja. Dan terima kasih kepada semua yang sudi dengar episod yang saya bawakan pada kali ini. Dan jangan lupa subscribe untuk menyokong channel ni. Dan jika anda ingin berkongsi kisah anda di mana saya akan ketengahkan dalam channel ni, boleh hantarkan ke email editaki@gmail.com. Dan juga boleh DM di Facebook page saya, itu Editaki lah. Jadi dengan ini sekian saja daripada saya. Stay safe, stay at home. Jadi assalamualaikum dan bye-bye.